Dia baca Quran, dia tadabbur Quran, dia faham dan juga memahami isi kandungan Al-Quran. Itu yang pertama. Wa iqamus shalah, dan juga mereka yang mendirikan salat. Yang kedua, golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada orang yang baca Quran. Kita nak mai Ramadan, kita di Ustaz. Sama saat kita dah beri motivasi tentang Ramadan. Kita nak mai Ramadan 7-8 hari, 7 hari lebih kurang Ramadan. Kita kena tanya diri kita apa persiapan kita untuk sambut Ramadan. Ramadan ni tak tahu sambut. Tak tahu sambut, tapi dok kena mengulangkan ini semula. Bab tentang asyam ataupun puasa. Dia lupa. Niat pun boleh lupa. Tambah perkara-perkara jabatan puasa, syarat sah puasa dan sebagainya. Niat pun kadang-kadang boleh lupa. Tu niat. Tanya bab perkara jabatan puasa, syarat sah puasa, rukun puasa lagi pening. Dok kena ulang lagi. Tu hak dok mengaji tu. Lama mata mengaji lagi berdengung mengaji lagi pening. Pakai ikut. Dan hak kita dok mengaji hari-hari tu kena dok ulang lagi. Bila mai Ramadan, setengah bahagian daripada guru kita ulang lagi berkait dengan puasa. Berkait dengan isi ucapan, sebab orang ikut cerita. Bukan kita tak tahu betul sambut isi ucapan. Tapi kalau tanya, dia tak tahu nak jawab. Dia faham tapi dia tak tahu nak jawab. Ini puasa. Sebab tu bila Allah kata innal ladzina yatluna al-kitab. Nah, kita orang yang baca Quran. Bila kita nak baca Quran, ada ke bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan kita nak buka Quran, baru nak buka Quran. Bulan Ramadan lah kita pun nak tarik Quran boleh juga. Ada 5 buah Quran nak tarik ke mana tu. Berdebu lah Quran. Ada orang tarik Quran habis nak makan tangan kulit dia. Dia tak sedar kata Quran tu. Bukan untuk dijadikan perhiasan. Quran itu adalah untuk membaca, untuk dibaca. Dia teluhlah kita apa? Orang yang membaca Al-Quran. Ramadan guna. Itu satu. Yang kedua, aqamus shalah, mereka yang mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang. Dalam banyak-banyak perkara. Allah sebut mendirikan sembahyang. Padahal banyak lagi benda. Benda kebaikan, benda wajib, benda fardu. Tapi Allah sebut selain daripada Al-Quran yatluna kitab Allah. Allah sebut wa aqamus shalah, mereka-mereka yang mendirikan sembahyang. Sebab apa? Sembahyang itu berat. Sembahyang benda yang berat. Benda yang banyak orang lalai. Banyak orang alfa dan juga lalai. Lagi ada pun nak laksanakan kewajipan solat itu. Hatta ada orang tak sembahyang langsung. Bagi dia sembahyang ni biasa Ustaz. Biasa. Kalau tinggal kita bodoh. Ni sebenarnya. Allah sebut yang kedua selepas baca Quran ialah iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Dan yang ketiga, tiga benda dia tanya. Wa iqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang membelanjakan harta mereka. Mereka yang membelanjakan wa anfaqu mimma razaqnahum, membelanjakan apa yang telah direzekikan kepada mereka. Mana harta? Duit ke? Tenaga ke? Harta? Maknanya mereka yang membelanjakan harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan betul mudah ulama sebut sebagian mengatakan harta benda. Harta rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah suruh kita belanja. Jangan rezeki harta yang kita ada simpan. Besok ada betul lah dia kata saya cari harta. Ustaz, siang malam kerja pagi petang cari harta nak apa? Takkan saya nak makan, saya nak bagi orang. Saya simpan. Itu bagi pandangan. Tetapi Allah sebut orang yang menginfakkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Allah sebut mereka yang menginfakkan harta mereka sirran, dalam bentuk sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatun, ataupun nyata ataupun terang. Yarjuna tijaratan lan tabur. Allah kata sudah pasti
suatu perniagaan yang tidak pernah rugi. Suatu perniagaan adalah kata tijaratan lan tabur, suatu perniagaan yang tak akan rugi. Apa dia? Baca Quran. Apa dia? Mendirikan solat. Apa dia? Wa anfaqu, membelanjakan harta pada jalan Allah. 3 bulan. Tak pernah rugi. Allah recommend, Allah bagi recommendation, Allah bagi janji kepada orang-orang beriman bahawasanya mereka yang membaca Al-Quran hidup mereka, mereka yang melakukan ibadah solat, mereka yang membelanjakan harta pada jalan Allah tidak akan rugi. Niaga nasi lemak mau ada rugi kan? Niaga nasi lemak, niaga nasi lemak jual kan, buka kedai kan? Dia kata-kata ada rugi ada untung sah kan? Kadang-kadang untung sikit pun dia kata rugi kan? Dia dah nampak nak untung banyak kan? Maknanya dalam perniagaan kita kalau nego ni, kalau tanya orang siapa buka kedai, dia mesti kata kadang-kadang ada rugi, kadang-kadang ada untung. Tetapi Allah janji kepada orang beriman, mereka-mereka yang hidupnya dengan Quran, membaca Al-Quran, hidupnya dengan mendirikan solat, hidup mereka dengan membelanjakan harta pada jalan Allah. Lan tijaratan, Allah kata lan tadur, perniagaan yang tak akan rugi. Bukan banyak pun. 3 benda ya. Tak ada kan? Orang main abang kata ustaz, saya ni boleh kata selalu duduk remuk, selalu duduk sedekah, selalu duduk wakaf kan? Rugi tak ada. Tak ada orang yang main abang kata dia banyak belanja, dia banyak sedekah, dia banyak infak, rugi. Tak ada. Tak pernah jumpa kan? Ada rugi, naik ada dia. Ini janji Allah. Tetapi oleh kerana kita tak yakin dengan janji Allah pada Allah, masa kita mengharapkan kepada manusia. Kalau orang beli ustaz kedai saya laku lah, kalau orang tak beli tak laku. Dia fikir logik kita lalu lah. Bila kedai kita buka, orang beli barang laku lah. Mau orang tak beli barang tak laku lah. Sebab apa? Sebab kita harap manusia. Tapi kalau kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah sebutlah tijaratan yarjuna tijaratan lan tabur. Perniagaan kamu takkan pernah rugi. Orang yang hari-hari pun tabur masjid 10 ringgit, 10 ringgit, 10 ringgit. Dia kata duit main mana tu? Sebab tu saya pernah sebut selalu, saya kata kan, rezeki yang Allah nak ganti dengan kita menginfak itu bukan sahaja rezeki dalam bentuk duit ringgit, dalam bentuk madiyah, kebenaran. Allah ganti dalam berbagai-bagai bentuk. Kita ada ulang alik masjid ni tuan, rezeki lah. Allah kita ada ulang alik main masjid ni, umur kita dah 80 tahun, umur kita 60 tahun, kita boleh ulang alik main masjid. Ada orang umur dalam 18 tahun boleh main. Rezeki apa? Allah bagi rezeki sihat. Ada orang mula apalagi tak sihat. Rezeki. Rezeki itu bukan mana rezeki, duit. Dalam berbagai bentuk rezeki Allah bagi kita. Allah bagi sihat, Allah bagi lapang, Allah bagi bahagia, Allah bagi senang, Allah bagi tenteram, Allah bagi ketenangan dan sebagainya. Semua rezeki Allah. Sebab itu kita kena harap redha Allah, bukan manusia. Mau harap manusia sakit kepala, kita pergi buat doktor bagi penedar. Bagi penedar. Antara penedar mau kena lega, mau kalau tak mau lega, balas balik tapi klinik dia pula. Sakit kepala jumpa doktor. Ni bila Allah janji, bila Allah bagi tahu kepada kita tentang manusia yang berjaya bukan saja di dunia. Kejayaan bukan saja kita mengharapkan kita berjaya di dunia, malah yang lebih hakikinya ialah kita berjaya di akhirat. Ni nak main Ramadan. Sebab tu saya kata nak main Ramadan, apa persiapan kita buat? Bukan sekadar kita buat, kita cuci masjid saja, okeylah tanya. Nak main cuci masjid ni bagus. Kawan-kawan kita yang nak ambil masa main apa cuci masjid, nak buat Ramadan bagus. Pahala yang besar sebenarnya. Maknanya persiapan bukan dari sudut zahir saja. Zahiriahnya siap. Dari sudut batiniahnya, dari sudut dalaman kita juga kena siap. Kita sedia bekalan untuk nak usaha, rasionnya bekalan kita beli dan sebagainya. Cari waktu ada orang dah beli waktu ada besar. Dah beli dah waktu ada waktu nak sambut Ramadan ni. Okey, tak ada masalah.
kita bagaimana? Sebab itu dari sudut apa? Sikap-sifat yang perlu kita kena bersih. Sifat-sifat yang adalah sifat-sifat mazmumah yang kita kena buang, kena kikis buang. Sifat-sifat mazmumah yang sebelah pun yang kita ada. Kadang-kadang mulut kita celepak, kadang-kadang hati kita busuk, kadang-kadang pandangan kita macam-macam tengok, kadang-kadang telinga kita dengar macam-macam. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia mengklasifikasikan puasa dengan 3. Kita ada puasa kan? Kita baca kitab sikit. Disebut 3 puasa. Ada puasa yang orang biasa. Puasa yang biasa. Siapa dia? Puasa biasa ni setakat dia puasa tak makan, puasa tak minum dan juga puasa daripada melakukan perkara baca puasa apa? Melakukan jimat dan sebagainya. Mananya dia jaga ni? Itu puasa orang awam, puasa yang orang biasa. Puasa orang biasa. Mananya dia puasa tak makan, tak minum, dan juga mengelak daripada melakukan hubungan suami isteri di bulan siang dan sebagainya. Takat tu ya. Itu dah puasa. Tapi puasa orang biasa. Ada disebut sebagai puasa khusus. Imam Ghazali kata yang kedua, puasa khusus. Khawas. Ataupun khusus. Siapa dia? Puasa apa? Dia tak makan, tak minum. Okey. Dia jaga daripada melakukan baca puasa tadi. Dan juga dia menjaga panca indera, mata daripada melihat perkara haram, telinga daripada mendengar perkara yang haram, kaki, tangan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ni kenapa? Maka ini martabat yang kedua, puasa yang disebut sebagai puasa khusus. Yang kedua, ada. Kalau bulan tak puasa, kita akan main ustaz pukul 2 tengok kan. Tapi yang puasa ada ustaz bulan tak main ustaz tak tengok lah. Kan main ustaz kan nama. Kan tak tengok lah. Kan ada orang tak tadi tak orang tadi. Puasa tak makan tapi mata juga dia tengok mata kau buka puasa orang tengok dulu lah. Drama apa kan. Kan? Mulut duk kata juga mulut cakap benda-benda lain. Kan tapi puasa dia puasa. Masih lagi puasa. Yang kedua, maknanya bukan sekadar dia tak makan, tak minum, tapi dia jaga panca indera yang Allah bagi. Mantap. Itu yang kedua. Imam Ghazali kata yang ketiga, puasa yang terbaik. Puasa al-khawasul khawat ataupun al-khususul khusus. Puasa yang terbaik. Apa dia? Bukan sekadar dia tak makan, tak minum dan menjaga seluruh anggota yang ada. Malah hatinya juga berpuasa. Hati ni maknanya hati sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, buruk sangka dengan orang, kan? Mengumpat yang kita sebut tadi, kan? Maknanya hati ni bersih dari seluruh dalam. Tak ada masalah buka puasa pun biasa, kan? Ada orang dia puasa tapi makan buka puasa, dia nak makan macam-macam. Pasal apa? Nafsu, hatinya cenderung ke arah untuk nak makan banyak. Kan, dia buka puasa, kita pergi bazar Ramadan. Tak tahu lah tahun ni dia punya ada tak? Katanya ada dengan SOP yang ketat. Kan, bazar Ramadan. Boleh dia kita tengok SOP yang apa nama mati hantar. Mari. 2 orang saja punya tu. Kan, penganjur kalau tak patuh SOP, penganjur akan disaman 50,000. Tak padan dengan bazar Ramadan ni. Penganjur akan disaman 50,000 kalau tak mematuhi SOP. Sebab umat puasa akan pakai yang biasa, tengok. Maknanya ketat lah. Kira ketat tak ketat dia tahu ustaz, kira jalan kita tidak bazar Ramadan. Bukan salah di bazar Ramadan tu. Takut dengan kita hadir tempat-tempat banyak tu menyebabkan puasa kita tak batal mungkin tak batal. Kurang banget. Imam Ghazali menjelaskan 3 puasa. Kita orang yang puasa tapi takat mana? Sebab tu dia kata puasa khawasul khawas ataupun al-khususul khusus ini puasa di kalangan para nabi dan juga para sahabat dan juga para wali. Orang macam kita boleh dapat kalau kita faham. Ni puasa bukan sekadar zahiriahnya tapi dalaman batinnya juga berpuasa. Ini nak kata yang kata kena dalam hati, nak kena faham. Nak kena faham.
Mungkin dari sudut kita makan, kita boleh jaga, kita minum, kita boleh jaga, kita tak makan. Tapi kadang-kadang ada benda yang menyebabkan pahala puasa kita kurang. Ini yang kita takut, ini yang kita bingung. Sebab tu bila Nabi kata rubba sha'imun laisa lahu min siyami illa al-ju' wa al-faqr, kama qala Nabi. Nabi kata ramai banyak yang puasa tapi tidak mereka dapat puasa mereka itu melainkan mereka dapat pahala dan pahala. Macam itulah Nabi kata rabbu qa'imun laisa lahu min qiyami. Orang yang jaga malam, bangun malam, buat qiyam mulai dan sebagainya, tak dapat apa? Hanya dapat penat. Itu Nabi sebutkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita boleh ambil sedikit manfaat. Mudah-mudahan kita jadikan Ramadan kita ni mungkin Ramadan terakhir. Kita tak tahu sama ada kita sempat tak tahu lagi upah ni. Kita minta Allah apabila dengan Ramadan kami yang jumpakan kami dengan Ramadan. Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita ruang dan juga kesempatan Ramadan. Kalau Allah bagi, kita gunakanlah peluang. Kalau tak bagi pun, tak bagi tahu kan? Allah boleh ada, walaupun kita kena mengharapkan redha dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sama tak? Tak. Sama. Sambung tak? Sama tak? Ya. Maka dia ada berlawanan. Betul belum? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na fi ulum darain. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kita al-jawhar al-mawhud wal munabihat al-qulub. Karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani radhiyallahu taala. Kita sambung, masih lagi kita membicara suatu mukadimah pada menyatakan kelebihan fikir. Kelebihan fikir ataupun kiamat fikir. Sambung. Kalau yang hak jawi muka surat apa kalau? Muka surat 5 kalau jawi, kalau yang hak jawi Romi muka surat 7 kan? Kita sambung. Kalau misalnya pada pertemuan pas kita bicara fikir. Apa tujuan kita fikir? Kelebihan fikir Allah bagi akal. Allah bagi akal kita untuk fikir. Allah bagi kepada kita akal untuk kita nak berfikir. Fikir apa? Fikir yang pertamanya kita sebut hal itu fikir pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fikir tentang Allah kita lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bagi kita hidup. Kita janji dengan Allah ketika mana berada di sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita berada di alam roh. Kulli ruh min amri rabbi. Alastu bi rabbikum. Itu perjanjian kita dengan Allah. Allah tanya kita, adakah aku ni Tuhan kepada kamu semua? Alastu bi rabbikum. Semua roh-roh jawab, bala. Bahkan kamu adalah Tuhan. Maknanya apa? Allah yang kita semua. Allah Tuhan yang kita semua. Allah berkuasa. Allah sifatnya Al-Ghani, kaya, Maha kaya. Allah sifatnya Ar-Razzaq, Maha pemberi. Maknanya manusia yang bersifat makhluk, yang bersifat fana, binasa. Hakikat kena terima kata manusia kita ni makhluk. Kita ni makhluk. Yang berkuasa siapa? Allah. Sebab itu dalam akidah, perkara yang pertama kita kena belajar awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama yang pertama kena kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, macam mana kita buat ibadat? Kita tak kenal Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sembah, kita mengabdikan, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Kerana kita adalah makhluk. Khaliq Allah,
Kita ni makhluk saja. Bersifat apa? Tersebut ini bersifat fana, binasa. Sebab itu fikir pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi apa? Allah jadi makhluk yang kita sebut tu. Anda kata makna Tuhan, mana tanda makna Tuhan? Nama tu jangan kalau tanya mengaji. Kena mengaji tauhid, mengaji akidah. Tanya apa kena Tuhan, kita kata kena tu. Mana tanda makna Tuhan? Kita kat tu tak boleh jawab. Mana tanda makna Tuhan? Esok kalau Allah tanya kita esok kena tu, mana tanda kena? Allah buat langit. Yang jadi langit siapa? Allah. Yang buat makhluk siapa? Allah. Cara mudah faham. Kena Allah. Bila kita tengok segala apa yang Allah ciptakan, itulah menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Allah buat langit, Allah buat bumi. Allah sebut dalam Quran, "Tawasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Allah kata wasari'u. Allah seru kepada kita wasari'u, cepat, bersegera. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada minta ampun kepada Tuhan. Kamu kena segera, kamu kena sentiasa minta ampun kepada Allah. Bukan nanti Ramadan minta ampun ni. Sebelum Ramadan. Sebab tu kita sebut nak masuk Ramadan, perang pada Ramadan, bulan Syaban, bulan Rejab. Dua bulan ni, bulan proses mendidik jiwa. Bulan Rejab kita dah belajar puasa, bulan Rejab kita dah belajar dah bangun malam, dia mulai. Bulan Rejab kita dah berjinak-jinak dengan qiraatul Quran, baca Quran. Bulan Syaban. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, Sayyidatina Aisyah kata, Nabi akan berpuasa selain daripada bulan Ramadan. Ialah Nabi banyak berpuasa di bulan Syaban. Sayyidatina Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi berpuasa paling banyak penuh sebulan melainkan pada bulan Syaban. Kita puasa bulan Syaban, bukan kita banyak puasa sunat. Sunat puasa bulan Syaban tu. Tak puasa, tak ada masalah. Sayyidatina Aisyah kata, Nabi aku tak pernah melihat Nabi tak pernah berpuasa paling banyak sebulan penuh bulan puasa sunat melainkan bulan Syaban. Perang kepada Ramadan, bulan yang rapat dengan Ramadan. Kita nak masuk pada main bola atau main pusat atau main bola, kena wamak dulu. Bukan boleh masuk tu. Mau masuk tu tak boleh keren tu. Tak boleh main. Tak keren, kita kena tak keren. Jam tu. Lari tak boleh. Nak tunjuk kata hebat, dia tak pernah main. Pakai dengan stocking elok, buah baju elok kan, nombor 9 Ronaldo kan. Lari naik dia belakang, turun tak turun dah. Tak boleh pergi dia tak pernah. Tak tahu apa? Pasal tak pernah wamak. Tak pernah exercise dulu. Nak main bola apa? Nak main bola. Pusatkan bola, kena lari dulu. Sebulan tu kena turun dulu. Memain bola tak boleh main PKP dulu. 6 bulan tak boleh main, turun padang sepak bola tak kenal. Tu cara profesional punya main. Penat tak? Sebab tu main 1 Ramadan sampai 5 macam lena. 1 Ramadan sampai 5 Ramadan lena. Bini dia kata bangun lah. Dia kata hidup bulan Ramadan tak kalah. Jangan ngaji kat tak dapat hidup bulan Ramadan tak kalah. Letih. Tak usah puasa. Tak usah puasa sunat mana puasa. Tiba-tiba nak pakai Ramadan. Main buka Ramadan terlapak. Makan banyak pula dengan minum ayat cendol minum. Makan ayat tepuk umur kalau masuk bersadar. Maghrib tak ada kira. Sebab tu perang kepada Ramadan ialah bila kita berada dalam bulan Syaban, berjinak-jinak dengan buat amalan-amalan sunat. Sebab kita nak jumpa dengan Ramadan sebulan. Sebab tu bila kita sebut fikirlah pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat makhluk, Allah buat kita ni. Kejadian
yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Tafakkaru fi khalqillah. Nabi sebut. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu boleh fikir tentang cipta Allah. Wala tafakkaru fi zati. Dan jangan kamu berfikir tentang zat Tuhan. Fikir tentang kejadian Allah akan menimbulkan keinsafan kepada kita. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat pokok kayu, Allah buat gunung tanah. Gunung itu sebagai pasak. Kan? Pasak Allah buat gunung. Fikir. Hebatnya kekuasaan Allah, bukan fikir zat Tuhan. Saya fikir zat Tuhan. Tak ada fikir. Makhluk manusia tak ada fikir zakat tu je. Fungsi akal. Sebab tu bila kita sebut awal itu hidayatul akal, Allah bagi hidayah akal kita. Guna akal. Berapa banyak orang jadikan akal dia rosak. Kita tak boleh fikir. Ajaran sesat. Orang nak Selangor mengaku Nabi. Bila umat kuasa pergi nak tangkap soal siasat, dia kata saya letak jawatan Nabi. Mangkuk ayuh. Mengaku Nabi. Bulan puasa dia makan. Umat kuasa dia isteri sibu tangkap, dia kata okey hari ini saya letak jawatan. Letak jawatan Nabi. Tapi pengikut ada. Pengikut ada. Kita doa mentah hidayah. Macam tu kan Tuhan langit yakin dulu kan. Telah disebutkan sebelum dia meninggal tu, kata dia bertobatkan mudah-mudahan. Ada pengikut tak? Ada. Akal lagi tak? Akal apa ni? Bukan akal dulu tu, akal dulu depan. Sebab tu Allah buat akal kita duduk di atas tuan. Allah letakkan akal kita di tempat yang paling mulia, duduk di atas. Allah tak buat akal kita dekat kepala tu. Manusia yang Allah bagi hanya ada 2 kaki, ada 2 tangan. Dengan kaki kita berjalan tak macam lembu, dia berjalan 4 kaki. Lembu dia berjalan guna 4 kaki. Maknanya kepala dia sama dengan punggung dia. Lembu kepala sama punggung kan. Kita duduk tu kan, 4 kaki. Tapi manusia Allah bagi, kita berjalan, kita bergerak tinggi tu kepala dia atas. Ada akal. Allah letak akal mulia tu dia. Tapi ada manusia, dia tak boleh nak menggunakan akal yang Allah bagi untuk nak fikir tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak rokok, kemudian Allah kata akal tu bagi bila hang sujud. Sujud kepada Allah, hang sujud di bawah, di tanah. Tanah tempat yang kita duk pijak. Bangsa kata tanah ni tak mulia kan. Padahal kita dijadikan daripada tanah. Allah suruh sujud benda di bawah, tanah duduk di bawah, sujud. Bila hang sujud, pungkok hang duduk di atas pada kepala hang. Nak tunjuk kata kehambaan kita kepada Allah, rendahnya, hinanya manusia. Tapi ada sebagian manusia yang sombong. Sebab itu Allah hinanya iblis. Bila Allah perintah iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS disebabkan dia sombong, dia ingkar kepada perintah Allah, Allah keluar dia daripada makhluk yang paling mulia, Allah kata ikut malaikat. Hebatnya iblis, Allah bagi ilmu yang hebat, tetapi oleh kerana ada sifat sombong, sebab itu kita sebut tadi nak kena bersih hati. Kita nak buat kebaikan, kita nak buat apa-apa, kena bersih hati dulu. Bukan saja kita nak puasa, kita nak solat itu bersihkan tazkiyah tu dah, bersih jiwa tu. Hang tak boleh sembahyang beribadat kepada Allah dalam keadaan jiwa kamu kotor. Sebab tu bila kita sembahyang, kita takbiratul ihram, takbir itu mana mengharapkan semuanya hadir. Allahu akbar. Allahu akbar tu kita kata Allah Maha Besar, kita takbiratul ihram. Haram semua perkara yang halal. Bila kita takbiratul ihram, kita makan halal, minum halal, cakap pun halal. Sembah tapi dalam bila kita takbiratul ihram sembahyangnya, pada ketika itu Allah haramkan semua benar. Makan boleh atau sembahyang tak boleh. Minum boleh atau sembahyang tak boleh. Walaupun minum halal. Cakap boleh tak?
dalam bentuk kita baca. Rukun kauli. Baca ataupun baca Fatihah, rukunnya. Nampak? Nah, apa kata manusia ini sebenarnya hina? Tapi ada sebagian manusia yang sombong. Manusia yang takabur macam mana orangnya iblis. Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oleh karena hal ingkar, hang kurang ajar, hang takabur, maka Allah kata ini di kalangan orang yang kufur kepada Allah. Siapa dia? Iblis. Walaupun awalnya hebat, ilmunya hebat, boleh ulang alik ni, boleh ulang alik. Di dalam mampu boleh ulang alik, tengok apa yang boleh tak? Allah bagi perintah Iblis boleh nak tengok apa yang nak pun. Tapi oleh karena dia sombong, Allah keluarkan dia daripada makhluk yang mulia. Sama dengan sebab itu fikir, berfikir pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mananya Allah bagi kepada kita apa? Ilmu. Sebab itu wallahu a'lam. Kalau kita tak tahu, kita akan kata wallahu a'lam. Mana Allah yang tahu. Orang tanya kita tak tahu. Kan? Untuk guru, orang kadang-kadang bila dia tanya soalan dia tak tahu, dia akan jawab wallahu a'lam. Sebab takat tu je Allah bagi. Tak boleh tak tahu. Kan? Allah tak izin. Malaikat Allah bagi kepada dia keistimewaan. Walaupun Allah bagi kepada malaikat kemuliaan, tetapi manusia yang namanya makhluk yang bernama manusia lebih baik daripada makhluk yang bernama malaikat. Sebab itulah bila Allah perintah, bila Allah nak beri amanah, Allah nak memberi amanah tanggungjawab kepada makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Allah nak bentangkan. Bentang suatu perintah amanah. Alas samawati wal jibal, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung karang, semua tak mau. Fa abaina an yakmilnaha wa ashfaqnaha wa hadhamal insan. Allah kata bila saja dibentangkan amanah ini kepada manusia, kepada insan, kepada manusia, kamu jawab tu. Dia menyahut. Dia kata boleh, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini sifat dia jahil, sifat dia melakukan kezaliman. Tapi Allah beri amanah. Bukan Allah tak tahu. Allah bentang. Wa Allah kata dibentangkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung karang, semua tak mau semua. Berat. Tahu dah. Mereka tahu dah beratnya amanah ni. Tapi manusia yang bernama makhluk, dia sanggup menerima amanah walaupun Allah kata innahu kana jahulan. Apa nama zaluman jahul. Tapi nak sebut kata apa? Allah nak bagi kemuliaan kepada manusia. Benar. Allah nak bagi kemuliaan kepada manusia. Ini yang kata. Sebab tu bila kita sebut, tengok kita kata. Maka tiada perlawanan dua hadis itu. Hadis yang kita baca pada pertemuan yang lepas, yang kita sebut, fikirku pada mati dan huru haranya, maka sabdanya sabda Nabi, fikir engkau afdal daripada ibadat 70 tahun. Kita fikir apa? Fikir tentang mati. Sebab tu bila Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata al-qaisu, orang yang cerdik di kalangan mereka. Al-qaisu, orang yang cerdik ialah man dana nafsuhu, mereka yang sentiasa muhasabah diri. Nabi kata orang yang cerdik dia buat al-qaisu ni apa? Man dana nafsuhu, mereka yang sentiasa muhasabah diri, mereka yang sentiasa melihat kepada kelemahan diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga beramal, bersiap sedia lepas dia mati. Sebab itu saya sebut dulu, permulaan hidup kita bukan di dunia, permulaan hidup kita ialah kita masuk dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, itulah permulaan hidup kita. Bukan dunia. Atas dunia ni orang kata macam-macam, orang rancang macam-macam, orang susun macam-macam. Apa kerja buat kita di dunia? Ni, kerja buat kita di dunia, kalau kita buat
syariat Allah, turun Allah, Allah bagi kalian pahala. Sebaliknya, kalau kita buat itu bukan karena Allah, buat dosa dan sebagainya, pada saat dosa juga akan dibalas. Permulaan hidup kita ialah bermulanya bila kita berada di alam marzah. Pada ketika itu baru kita fikir, ruginya aku, masa Allah bagi hidup aku 5 tahun, Allah bagi hidup 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 90 tahun. Apa aku buat? Lagu pun masuk dia fikir. Tapi boleh buat apa? Lagu pun masuk dia kena terima balasan Allah. Lagu pun esok orang tak semayang buat lagu pun dia terima balasan dia. Pada waktu itu dia akan menyesal. Tapi menyesal pada ketika itu tak guna dah. Tak boleh buat apa. Sebab tu Nabi kata, orang yang cerdik di kalangan kaum ialah man kana nafsu. Mereka yang sentiasa berpasal ini. Bukan untuk tengok orang. Bukan kita duk tengok kelemahan orang, tengok kelemahan diri kita. Kita banyak duk tengok kelemahan orang. Dia ni nak nak main masjid, dia ni tak nak main mengaji, tak nak main bayar, kita duk fikir. Duk kata tu. Tengok kita. Tengok kelemahan kita. Dan juga bersiap sedia untuk mati. Soalnya, apakah bekalan, apakah persiapan kita untuk kita nak bawa mati? Ini orang cerdik. Orang yang cerdik. Sebab tu, fikir engkau afdal daripada ibadat 70 tahun. Ini lagi yang hadis yang 10 tu. Okey. Maka tiada berlawanan dua hadis itu kerana masalah faham pada fikiran. Yang maknanya dua-dua hadis itu betul. Hak atas itu pun betul, hak bawah itu pun betul. Sebab kelainan. Sebab kalau berkait dengan akidah, totally kita tak lihat khilaf. Bab tauhid, bab akidah. Tak ada khilaf. Tapi bab fiqh, bab ibadat ada khilaf. Imam Syafi'i dengan Imam Malik pun. Imam Malik mazhab Maliki, Imam Syafi'i ya. Imam Hambali, mazhab Hambali. Maknanya mereka pun khilaf dalam bab ibadat. Semayang ketika uzur, ketika sakit. Berwuduk ketika sakit, ketika musyaffah. Tak ada ayat ataupun berbaluk dan sebagainya. Imam Syafi'i suruh tayamum. Mazhab Syafi'i maknanya kalau tak ada ayat, bila berbaluk lupa dan sebagainya, maka tayamumlah ganti. Ganti dengan tayamum. Tapi Maliki, Hanafi hanya menggunakan air saja. Sekadar spray di atas membaluk saja. Ataupun sapu dengan air di atas membaluk saja, memadai. Tak perlu kotor. Kenapa nak pakai? Mazhab Syafi'i buatlah. Musyaqqah. Kepayahan. Ada rusuk yang Islam lagi. Taklid kepada mazhab Maliki, taklid kepada mazhab Hanafi. Kita pergi Mekah, ambil wuduk. Kita tawaf, syarat tawaf mesti berwuduk. Kalau tawaf berwuduk ni misalnya ramai-ramai bertepuh lah, campur orang Turki, Iran dan sebagainya, pakai batal lah. Kain Arab tu terlah lah. Tapi maknanya ditaklidkan kepada mazhab Hanafi, tak batal. Dengan syarat jangan ketika kita sentuh itu, syahwat, bersyahwat, maka batal dia. Kalau tak apa, tak apa. Tak ada. Tapi balik main gurun, tak payah buat lagi. Tapi main balik gurun, main balik baling, kita pakai itu juga lah. Maknanya dalam keadaan tertentu. Sebab tu apapun, alhamdulillah kena ngaji. Maknanya bersalahan, khilaf dalam ibadat ni, kita ingat. Imam Syafi'i bila dia jadi makmum kepada Imam Malik jadi imam. Di Madinah, Imam Malik tak baca kunut. Imam Syafi'i tak protes. Tok guru dia kata Imam Malik baca kunut, ambil Allah. Dia tak kata. Dia tak baca. Tapi bila Imam Syafi'i baca kunut, Imam Malik baca kunut. Tak ada masalah. Jangan kita melarang ataupun membid'ahkan orang. Itu kena faham. Mengaji itu biar bagi faham. Dia bagi kita faham. Itu dua hari ini. Tengok. Kata Ibrahim Adham. Kata Ibrahim bin Adham. Surah Tauhid.
zikir itu atas tiga bahan. Sayyidina Ibrahim alaihissalam dia pernah sebut tentang doa yang ditolak, dan 10 perkara menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menolak doa. Dan Imam Ibrahim alaihissalam sebut ada 10 perkara yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang antara disebut oleh Imam Ibrahim alaihissalam. Kita dengar. Ibrahim alaihissalam pernah ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam firman Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu nescaya Allah akan mendengarkan doa kamu. Lalu di kalangan anak murid ya, tanya kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dia kata, "Guru, kami doa siang malam, pagi petang, tiap minggu, tiap bulan, tahu? Doa tak lalu, tapi tak dikenankan oleh Allah kepada kami." Lalu Ibrahim alaihissalam kata, di antara kalam ucapan daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dia kata apa? Mata qulubukum min asyratil asya'. Ibrahim alaihissalam kata, bila anak murid dia tanya, doa lama dah tu, tapi Allah tak kenal. Maka dia kata, mata qulubukum min asyratil asya'. Telah mati hati kamu disebabkan oleh 10 perkara. Tengok kan? Kita berdoa lama ada. Dah ada, ingat kan? Dah sebulan kita masuk. Ibrahim ada hangat bila nak murid dia tanya tu, kami ni doa lama dah. Allah tak kenal. Maka Ibrahim kata, mata qulubukum, sesungguhnya hati kamu mati disebabkan oleh 10 perkara. Yang pertama dia kata, awalha annakum araftumullah wa lam tu'adduhu haqqahu. Yang pertama, tengok. Yang pertama daripada 10 perkara ni, baru satu. Dia kata kamu kenal Tuhan, kamu kenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita tanya diri kita, ada tak diri kita? Kenal Tuhan, kenal Allah, tapi kamu tak menunaikan hak Allah. Buat apa Allah suruh? Buatlah sikit. Buat je. Banyak tak buat. Hak Allah. Buatlah. Itu yang pertama. Ni menyebabkan hati mati. Bila kamu kata kamu kenal Tuhan, tapi kamu tak menunaikan, walam ta'adduhu, kamu tak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam kata, sebab doa tak makbul, doa tak diterima. Wa qara'tu kitaballah wa lam ta'malu bihi. Hari-hari kamu baca Quran. Kamu kata kamu baca Quran, kamu kata kamu rajin baca Quran, kamu kata kamu selalu baca Quran. Tadarus 5 jam. Quran baca hari-hari. Beli Quran macam-macam. Tetapi kamu tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Sebab itu saya kata, kuliah saya ada 3 hari belum Ramadan, masih suruh ini. Saya kata cuba ubah tahun ni. Tadarus okey buat, tadarus tak masalah buat. Ubah. Kalau sebelum ni kita baca Quran saja baca. Tak ada rulah, tak lapi. Orang baca, orang kan. Cuba ubah. Mana jadi? Ubah apa? Bukan ubah Quran. Ubah budaya. Baca Quran, fahami isi kandungan Quran. Buka tafsir, seorang baca Quran, seorang baca tafsir. Baca muka, tafsir, Quran baca. Seorang baca tafsir. Tadabbur, wa qira'atul Quran wa tadabbur. Baca Quran dan baca tadabbur, faham isi kandungan Quran. Sebelumnya okey. Kita sebab apa? Sebab kita ada otak kita baca Quran, Ramadan ni kita baca Quran, khatam, kita tak ada Quran, kita nak khatam. Betul bagi bulan khatam. Sebab Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali. Bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? 60 kali. 60 kali saya kira 60 kali ni 30 hari. Maknanya 12 jam saya kata. 12 jam kali kata Imam Syafi'i 12 jam
orang belum kan? Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali. 60 kali sebulan kita berapa? Maknanya 12 jam sekali dia khatam. 12 jam sekali khatam. 60 ni. Tu Imam Syafi'i dia faham kan? Quran kan? Kita ni. Tu sebab tu kita kata khatam Quran ni 40 tahun lah. Bagus khatam Quran ni. 40 tahun dah khatam. Tapi baik faham tak? Tak faham. Maknanya khatam tu bila tak apa? Bukan mesti dalam bulan Ramadan. Tapi faham. Baca, faham. Itu lebih baik. Tak salah. Kadang-kadang kan? Biasalah baca tu kadang-kadang ada hal lancar, ada hal tak lancar. Ada hal laju, ada hal tak laju. Kan? Kita kadang-kadang kita pisahkan hal tak laju dulu pula. Hal ingat tu kecil hati maklum. Kecil dia excited nak belajar. Baguslah nak main dengan baca Quran. Kan? Baca tak apa? Faham. Kalau perempuan dia tak laju pun, dia boleh faham. Orang baca tafsir. Macam saya sebut lah, Qiyamul Lail. Bagus Qiyamul Lail tu. Dalam Qiyamul Lail ni macam-macam lah. Boleh, maknanya bila Qiyamul Lail ni, solat sunat. Orang buat solat taubat, orang buat solat sunat dapat nama tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat witir. Banyak. Tapi kalau Qiyamul Lail semalam ni, tutup semua sembahyang tu. Kan? Habis Qiyamul Lail kalau lepas subuh, dia melenung pening. Kan? Nabi kejar tak lebih. Qiyamul Lail ni sekadar 2 rakaat tahajud itu sudah Qiyamul Lail. 2 rakaat tahajud je. Bangun pukul 4 pagi, solat sunat tahajud 2 rakaat, tidak boleh. Apa? Lepas tu sebelum subuh bangun, main subuh. Kita tak buat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail 2 rakaat je. Tak sabar kan nama yang tahajud sampai 12 rakaat. Kalau rakaat, takut tak larang. Pakai mana tu je. Dia main Qiyamul Lail kena ustaz tu baca Quran lah. Main tasbih lah, 30 tasbih. Kena sunat taubat, kena sunat dia punya tahajud, kena sunat apa nama sunat witir 3, 5 apa kan. Saya tak kata tak buat, tak bagus buat banyak tak. Nak sebut kata yang kita dah sebut apa? Istiqamah dengan 2 rakaat tu lebih baik daripada tak buat langsung. Buat sekali pun tak buat. Untuk Ramadan depan buat. Ramadan 10 malam tu buat, lepas tu tak buat lah. Qiyamul Lail maknanya 2 rakaat tahajud itu. Bila kamu buat 2 tahajud tu, kan kamu lena. Kamu dikira sudah berqiyamul Lail pada malam ni. Tapi takkan kita nak tidur. Tapi nak sebut kata tak salah. Kalau dia bangun 3 pagi, dia buat solat tahajud 2 rakaat, lepas tu dia tidur. Subuh bangun main-main. Istiqamah tu. Berterusan tu yang nak. Macam lah saya kata tadi, tadarus. Quran bacalah, buatlah, walaupun bukan saya nak komplain tak apa. Cuma kita nak sekurang-kurangnya sebelum kita mati, kita faham apa yang Allah nak buat dalam Quran tu. Sebab baca Quran itu tak sebut kita tidak. Tengok tu pun dapat pahala, pegang dia pun dapat pahala, baca lagi dapat pahala. Tapi sekurang-kurangnya kita nak memahami. Itu yang kedua. Qiraat tu disebut orang baca Quran tapi tak faham. Yang ketiga, kita ayat 2 yang tengok. Wadda'aitum adawatan iblis wa walaitumuh. Saya nak apa nama Ibrahim Dahan kata, kamu kata iblis ni musuh kamu. Kamu kata syaitan ni musuh kamu. Tetapi kamu menurut ajakkan ataupun tunjukkan iblis. Dok kata iblis ni jahat, iblis ni musuh. Tapi apa awak iblis semua ikut kita. Ni yang kita 3. 7 ni kita tengok. Nanti kita akan sambung. Kita mesti kita berhenti. Bismillah. Ibrahim Adham bermula fikir itu ada 3 bahagian. Fikir pada segala kajian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala. Iaitu apa? Hal ulama. Ulama apa dia? Ulama adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada Nabi. Maknanya ulama lah yang menjadi kalangan di selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita jangan bermusuh dengan ulama. Jangan bermusuh dengan orang-orang alim, jangan bermusuh dengan tutup guru. Jangan duk kata lebih kurang. Jangan duk komen lebih kurang. Sebab kita tak tahu, saya sebut dulu bisanya mulut orang-orang alim ini, kalam yang keluar bila dia keluar
cahaya, Allah akan mustajab doa. Sebab tu orang alim, atau guru dia tak akan cakap, dia nak cakap, dia keluar perkataan dia kalam dia keluar tu, dia tengok mulut apa nak kata. Tak. Bisa mulut orang ni. Sebab tu bagaimana fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala. Maknanya Allah kita sebut tadi. Allah buat langit, Allah buat gunung, Allah buat gunung kanan, Allah buat segala-galanya. 7 hari Allah buat langit dan bumi. Allah buat pokok kayu ciptaan macam-macam. Semua tu adalah kejadian Allah nak tunjuk kata kebesaran bila kita tengok pokok, bila kita tengok gunung kanan. Hebatnya. Siapa? Bukan hebat gunung kanan tu. Hebat siapa yang buat? Hebat siapa yang cipta? Allah lah. Bukan bangga gunung, bukit, rumah kita buat tu. Siapa yang buat? Walaupun kereta kita buat, kita cipta, tapi pekakas kereta besi dan sebagainya, siapa buat? Kita kata kita buat lah, kereta Malaysia. Betul tak? Kalau Allah tak buat besi, kalau Allah buat tak buat, dia punya alat tu, nak main mana sih? Ciptaan Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Ni manusia. Okey, 2. Fikir pada segala yang halu-halu. Ini tu apa nama bangsa tanjir. Fikir pada segala yang halus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala dan kelebihan segala nikmatnya memang Allah Ta'ala, dan iaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak bahas banyak, tapi nak sebut kata syukur ni, terima kasih ni kepada Allah, maknanya mulut kita sentiasa kena ucap Alhamdulillah. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita bangun tidur kita tak pernah syukur kepada Allah. Sebab kita tak baca apa. Walaupun doa bangun tidur kita dapat. Kadang-kadang anak kita mengaji pasti boleh ingat. Kita kadang-kadang bangun tidur kita pansip dulu lah, tengok apa pasal orang nak apa. Doa tak jadi. Patutnya ucap Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Doa lepas makan Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Doa lepas makan pula tanda Alhamdulillah alladzi adhaba kita baca. Maknanya doa-doa tu Rasulullah apa semua dah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya benda apa Allah buat, benda apa Allah buat kepada kita nikmat yang cukup besar. Sebab tu yang kita sebut tadi, kadang-kadang kita duk kaji. Akal dah bagi kita duk kaji tentang zat Tuhan tu yang kadang-kadang orang buat. Gila apa? Gila isi. Yang gila isi masa saya mengaji di pondok dulu. Tu buat gila isi. Gila isi ni maknanya dia harus sopan. Ramai ilmu, kadang-kadang ramai ilmu tu nak tak ikut, tak patuh ada apa syarat-syarat yang untuk guru ni. Semua takdir Tuhan. Bila isi itu maknanya kalau Allah tak takdir lagi, tak takdir semua kita semua. Tapi nak apa kata? Ilmu banyak luas. Ilmu Allah ni luas. Hak kita mengaji sebahagian daripada ni. Sebab tu fikir tentang perkara yang halu-halu. Fikir tentang perkara yang indah-indah daripada segala sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kelebihan segala nikmat Allah bagi dekat kita ni. Semua tak boleh lihat. Pasir di laut larat hilang. Bukan pasir orang air batu larat hilang lah. Pandai dari mana pun tak hilang pasir. Banyak orang laut. Sebab tu bila ulama kata ilmu Allah ni, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ilmu Allah ni macam mana bila kita pergi tengah laut, kita celup tangan kita angkat tangan. Angkat tangan daripada dalam ayat laut tu ada ayat. Duk ada tangan kita 2-3 titik ni. Titik dua laut itu. Itulah ilmu yang ada kat kita. 2-3 titik jatuh balik laut tu ilmu yang ada kat kita tu. Tapi ilmu Allah tu seluas lautan yang luas tu, itulah ilmu Allah. Bukan kata ilmu Allah tu luas laut tu, tapi nampak kata ilmu Allah ni laut tu luas dah. Tak boleh fikir lah. Lebih daripada tu. Tapi kenapa manusia? Bila Allah suruh perintah buat, Allah perintah buat, tak mau ikut. Ni yang kadang-kadang sifat wujud.
Allah ada yang kita belajar kan. Suluh Ustaz. Nanti Allah Subhanahu wa taala kaji bila kita bila manusia kaji, dia tak jumpa. Jadi gila. Dok kaji zat Tuhan. Kan? Dia kaji dia tak jumpa. Kan? Saya teringat Tuku dia apa nama Pondok Tanjung Bedi. Waktu guru Tuku Haji Hitam. Tanjung Bedi, siapa yang tahu mengaji Pondok Tanjung Bedi tu? Tuku Tuku Haji Hitam. Tuku Haji Hitam ni dia punya sejarah, dia pernah mengaji untuk anak murid tak pernah ni. Salah seorang anak murid itu yang hebat. Dan juga Syekh Awan Ahmad Al-Fatani, yang sekarang kita suara Al-Faraid. Bila dia mengajar tentang ilmu isi, ilmu tentang mengaji tentang kajian isi, disebut bila seorang anak murid itu dia kata, duk cerita mengaji tak apa nama kulit tak mengaji pak isi. Dia kata kita kena mengaji pak isi saya, kita kena mengaji pak isi. Orang kopi mengaji jumpa dengan apa ni? Tubuh apa nama hitam. Bila orang pi tanya kan, ada anak murid kata kita ada mengaji kulit ya, tak mengaji isi. Dia kata, ampi tanya dia, pi habaq dia. Benda apa ada isi, tak ada kulit. Kan? Kita pun nak fikir nak apa tu guru nampak. Dia kata ampi jumpa dia, ayah habaq kata, tu guru mengaji aku kulit dia. Kita mengaji isi, aku mengaji isi dia. Ampi habaq dia, benda apa ada isi, kan? Tak ada kulit. Dia balik fikir tak tahu. Kita pun tak tahu. Kan, tak tahu apa? Tu selang minggu dia pergi tanya. So, guru apa kata tadi? Ada apa itu? Apa kata? Benda apa ada isi tak ada kulit. Dia kata kepala tek. Apa dia? Kan, kepala tek, ilmu kepala tek mana dia mengaji kulit saja tu. Ada apa kata? Ada kata dia mengaji isi tu. Kan? Ada apa kata mengaji kita kena mengaji isi tu punya kulit, kepala mak kulit, kulit. Dia kata apa dia kata? Mengaji isi itu ilmu kepala tek. Balik dia. Untuk guru, kan untuk guru. Nak guru kata ilmu ni. Maknanya kadang-kadang kita jangan sombong. Kita jangan sombong dan jangan berbangga. Lepas tu fikir bila Allah bagi nikmat, yang Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat Allah bagi syukur dengan nikmat Allah, kan? Dengan kita syukur kepada Allah. Ucap alhamdulillah. Ucap. Kita kena sebut alhamdulillah. Benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita nikmat yang cukup banyak. Kan? Kadang-kadang manusia lupa. Satu, kita habiskan tiga. Dan yang ketiga dia kata fikir pada segala amal kerana menyucikan dia daripada campur umpama riya dan juga takabur. Sifat apa? Sifat mazmumah yang membinasakan dia, iaitu kelakuan orang yang abidin. Orang yang dia abidin, orang yang dia hanya melakukan ibadat saja. Kan? Ada orang yang ahli ibadat saja. Abid, orang yang hanya ibadat. Jadi macam mana? Jadi macam Bal'am bin Ba'urah yang mati dengan tipu daya iblis. Abid kan? Bukan alim. Beza orang abid dengan orang alim. Orang alim ni dia ibadat ada ilmu dah. Abid semata-mata ibadat ilmu dah. Jadi kita marah lah. Tapi nak sebut apa tu dah beza. Kan? Bal'am dengan dalam kitab ni cerita tentang Bal'am bin Ba'urah. Yang akhirnya dia mati kufur. Padahal orang yang hebat, orang ahli ibadat. Sebab tu dia kata, fikir pada segala amal. Kerana apa? Menyucikan dia daripada campur umpama riya dan juga takut amal-amal ibadah kita campur dengan riya. Duk ulang alik main majlis, syok bangga. Kan? Bangun malam. Jumpa kawan kata aku letih 2-3 hari ni. Kawan tanya macam apa belum? Kawan ni nak belum kan? Dia kata duk jaga malam ni kerja semayang tak cukup 3 rakaat ni. Bapak, kan? Jam tu dia. Tu yang kita takut pada apa? Pasal
masalah iblis, syaitan ni dia akan cuba. Kan? Sebab tu kan orang yang duduk tidur dalam masjid dengan orang yang duduk sembahyang, syaitan bimbang apa? Bukan bimbang orang tidur. Tapi tu jangan tidur pula lah. Kan? Syaitan akan masuk orang duduk sembahyang. Kan? Dia tak bimbang orang, dia tak bimbang orang duduk sembahyang, dia bimbang orang tidur. Tak sembahyang ni, kan? Dia sembahyang tapi tak okey. Dia jaga jangan bagi aku kuat tidur ni. Kalau tidur ni jaga, lagi dia abang jangan main tak okey. Syaitan dia akan cuba, orang harus buat ibadat banyak tu syaitan akan cuba rosak. Sebab tu kita takut kita akan dirosak ibadat kita rosak dengan apa? Bila ada sifat ujub, bila ada sifat takabur, bila ada sifat riya ni, sifat-sifat mazmumah. Yang membinasakan dia ibadat dia. Iaitu apa? Kelakuan orang-orang yang ini orang yang ahli ibadat saja. Kita jangan jadi orang ahli ibadat saja, jadi orang yang alim. Dia di samping kita beribadat, kita mengaji, kita faham. Jadi benda ni lah yang nak disebutkan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham berkait dengan fikir. Jadi maka kita gunalah ruang dan juga kesempatan untuk kita fikir. Jadi kita tamat, kita akan berhenti buat sementara selepas Ramadan nanti kita akan sambung banyak umur lepas ayat kita akan kembali kata Fudail bin rahimahullah ta'ala, fikir itu cermin hati dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau dan yang manfaat dan yang mudarat. Kita tengok apa yang disebut oleh Sayyidina Fudail bin Iyad pula. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dipelihara dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan. Dan saya ucapkan selamat Ramadan Karim dan selamat berpuasa, dan saya mohon ampun dan maaf bagi diri saya dan keluarga saya seandainya sepanjang saya mengajak ke Tuhan ulah kasar dan sebagainya. Sama-sama lah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu sebut suami isteri kita pun sebelum masuk Ramadan kena minta ampun. Minta ampun itu tuan bukan kata Ramadan, tak mana kena minta maaf. Laki ini nak tidur dua tak kaki dua-dua pun kena sama-sama minta maaf. Bini kena minta maaf kat laki pun kena minta maaf kat bini. Takut apa? Takut mati tengah tidur. Kan? Takut mati tengah tidur. Kan? Maka kita sama-sama kena minta maaf. Dan sebab kita namai Ramadan ni, mudah-mudahan kita memaafkan orang dan juga kita minta maaf dengan orang dan juga kita memaafkan orang. Mudah-mudahan ibadat yang kita akan lakukan sepanjang Ramadan Allah Subhanahu wa taala terima dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, ingat Ramadan kita kenal Ramadan yang kita nak main ni mungkin Ramadan yang terakhir kepada kita, maka kita bergelut dengan bulu dan kuat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan juga berikan kesihatan, kelapangan untuk sama-sama kita meneruskan dari ibadah. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan kita mendapat sebelum ijazah dalam keadaan ibadah kita. Ghufira lahu ma taqaddam. Allah ampunkan dosa kita dan juga dibebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil 'afiyah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa barik lana fi ramadan wa barik lana fi ramadan wa barik lana fi ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.